Assalamualaikum dan kembali lagi mendengarkan kisah-kisah seram di channel Seram Santai bersama dengan Syafa. Okey, untuk episod kali ini Syafa nak kongsikan dengan anda beberapa kisah orang bunian. Dan sebelum tu, kalau anda mungkin baru pertama kali mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai ni, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang lonceng kat sebelah itu agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang Syafa bakal upload daripada masa ke semasa. Okey, kita teruskan dengan kisah yang pertama. Kisah kehilangan seorang kanak-kanak secara misteri di rumah dia. Yang mana kanak-kanak bernama Amy berusia 2 tahun. Kanak-kanak lelaki ni dilaporkan hilang. Yang mana sebelum kehilangan budak ataupun kanak-kanak ni, mak ataupun ibu kepada kanak-kanak ni berkali-kali mimpi didatangi oleh sosok lelaki memakai jubah putih. Dan bagi ibu kanak-kanak ni ataupun ibu Amy ni, dia anggap benda tu tiada membawa petanda ataupun maksud apa-apalah dalam mimpi tersebut. Pada satu hari, pada waktu tengah hari, dan kebetulan kejadian ni berlaku pada bulan puasa, bulan Ramadan. Waktu tengah hari, mak ibu Amy ni tengah masak dekat dapur untuk jadah berbuka, manakala Amy ni berada kat luar sedang bermain. Bila tengah masak, ibu Amy tergerak hati nak pergi tengok Amy ni dekat luar. Bila tengok dekat luar, Amy ni tak ada. Jadi mula-mula mak dia cari dulu cari dalam kawasan rumah, kemudian dalam rumah, tapi Amy gagal ditemui. Lepas cari dekat kawasan jiran, rumah-rumah jiran pun tak jumpa. Beberapa penduduk kampung pun berkumpul lah untuk cari Amy ni dekat kawasan kampung, tapi Amy masih lagi gagal untuk dijumpai. Jadi mak dia ni pun gunalah antara alternatif yang mak dia gunakan ialah memanggil beberapa orang bomoh untuk mengesan di mana lokasi Amy ni berada. Dan ada di antara bomoh yang datang untuk membantu mengesan Amy ni berada di mana, memberitahu bahawa Amy telah diambil oleh makhluk yang tak nampak oleh mata kasar. Kemudian selepas beberapa hari, sekali lagi ibu Amy ni mimpi didatangi oleh sosok lelaki berjubah yang sebelum ni hadir beberapa kali dalam mimpi dia, memberitahu bahawa dia telah mengambil Amy dan Amy berada di bawah jagaan dia kerana dia suka dengan Amy ni. Amy ni ada kelebihan. Dia bagi tahu bahawa dia akan pulangkan Amy, tetapi tempoh ataupun masa bila dia nak pulangkan Amy tu dia tak bagi tahu. Dan selepas beberapa tahun, Amy masih lagi tidak dipulangkan ke pangkuan keluarganya. Okey. Untuk kisah yang kedua, mungkin kisah ni jarang anda dengar Okey, kisah ni diceritakan oleh seorang perawat yang mana seorang remaja lelaki, dia pergi berkemah. Bila dia pergi berkemah, masa dia pergi berkemah tu tak ada masalah apa-apa, sehinggalah dia balik ke rumah. Bila dia balik ke rumah, secara tiba-tiba dia ni rebah, tidak sedarkan diri. Jadi mak dengan ayah dia ni pun bawa lah pergi ke hospital. Bila sampai sahaja di hospital, dia dimasukkan terus ke rawatan rapi lah, unit rawatan rapi. Jadi dia koma. Jadi doktor tebuk lah beberapa bahagian badan remaja lelaki ni untuk kesan penyakit apa sebenarnya yang remaja lelaki ni ataupun punca menyebabkan remaja lelaki ni koma, tidak sedarkan diri. Jadi hampir 2 minggu dia berada dalam unit rawatan rapi. Doktor telah buat keputusan ataupun orang cakap nak buat prosedur tebuk untuk ambil air tulang belakang. Jadi sebelum prosedur tu dilakukan, ibu bapa remaja lelaki ni pun terlebih dahulu berbincang dululah dengan saudara mara. Jadi bila bincang, saudara mara dia cakap cuba panggil pengamal perubatan Islam, dan kita cuba cara perubatan Islam pula. Jadi seorang ustaz pun dipanggil lah untuk membantu mengesan sebab apa remaja ni koma tanpa sebab. Jadi ustaz ni terlebih dahulu dia pergi jenguk dulu, pergi ziarah remaja lelaki ni dekat hospital terlebih dahulu sebelum dia balik ke rumah melakukan rawatan. Selepas solat hajat, menurut ustaz ni beberapa kali jugalah dia didatangi oleh orang bunian dan dia dibawa ke satu kawasan secara orang cakap secara gaib dibawa ke satu kawasan dan kawasan perkampungan orang bunian. Bila sampai kat kawasan tu, dia nampak lah lelaki ni berada dengan seorang gadis bunian.
selama 3 hari ustaz ni berikhtiar untuk putuskan hubungan remaja lelaki ni dengan gadis orang bunian ni. Gadis orang bunian ni dia suka dengan remaja lelaki ni. Jadi ustaz ni usaha berbincang, berunding dengan orang bunian, dan alhamdulillah hubungan di antara remaja lelaki ni dengan gadis bunian ni terputus. Ustaz cakap nasib baiklah mereka ni tidak bernikah. Kalau dah bernikah tu agak sukar lagi lah kan. Dan ustaz tu bagi tahu bahawa masa tu dah macam orang cakap dah nak buat kenduri kahwin dah, ustaz tu cakap. Jadi alhamdulillah selepas daripada rawatan ustaz tu, remaja lelaki ni kembali sihat macam biasa. Okey, bila sebut pasal lelaki berkahwin dengan orang bunian ni, ada satu kisah yang agak popular beberapa tahun lepas tentang seorang lelaki di Johor yang masuk mencari rotan di dalam hutan bersama dengan rakan dia, tapi mereka ni sesat pada waktu maghrib. Rakan dia ni berjaya keluar daripada hutan, yang dia ni yang lagi seorang ni dikatakan telah tersesat masuk ke perkampungan orang bunian. Kemudian operasi mencari dilakukan. Lelaki ni gagal ditemui dan dianggap macam inilah, keluarga dia anggap lelaki ni telah meninggal dunia dibaham oleh binatang buas. Jadi mereka tak fikirkan lagi lah, tak fikir apa-apa dah lah. Dia pun anggap, orang cakap dah reda lah dengan pemergian lelaki ni. Tetapi selepas setahun, lelaki ni kembali ke rumah. Dia bagi tahu yang dia dah berkahwin dan dia mempunyai seorang anak. Dan ada satu versi bagi tahu lelaki ni balik bersama anak dan isteri dia. Syafa tak tahu yang mana satu versi, tetapi dia memang balik ke rumah lah selepas setahun dia hilang di dalam hutan tu. Dia beritahu dekat family dia, dekat keluarga dia, yang dia nak duduk bersama anak dan juga isteri dia, dan selepas tu dia dah tak balik lah. Dia masuk dalam hutan tu dan dia tak balik lagi ke rumah keluarga dia. Anda mungkin pernah dengar tentang kisah orang zaman dahulu pergi haji, menunaikan haji dengan menaiki kapal laut. Dan kejadian yang Syafa nak ceritakan ini, kisah ni Syafa nak ceritakan kepada anda, yang dialami oleh jemaah yang pergi menunaikan ibadah haji, yang menaiki kapal. Dan satu bilik tu dihuni oleh 3 orang jemaah lah. 2 jemaah daripada Kedah, seorang jemaah daripada Johor. Jadi selepas selesai menjalani ibadah haji dan umrah, mereka ni pun balik lah. Jadi orang cakap dah dekat-dekat sampai dengan pelabuhan ni, mereka pun zaman dulu kita tak ada nak tukar nombor telefon ataupun Facebook. Jadi sekadar tukar alamat sajalah. Mungkin boleh hantar surat kan. Jadi mereka ni bertukar alamat yang jemaah Johor ni tukar alamat dengan yang duduk di Kedah, 2 jemaah di Kedah ni. Selepas beberapa bulan, 2 orang jemaah daripada Kedah ni pergi ke Johor. Bila mereka pergi ke Johor, mereka nak pergilah ke rumah jemaah yang sama satu bilik dengan mereka ni, jemaah dari Johor ni. Dia tunjuklah alamat yang diberikan oleh jemaah tu kepada pemandu teksi. Jadi pemandu teksi ni pun bagi tahulah kawasan tu tak ada rumah, kawasan hutan dia cakap. Jadi jemaah Kedah ni pun tak puas hati, dia cakap tak apalah, bawa juga pergi kat situ. Jadi pemandu teksi ni pun bawa, mereka pun masuk, pergi ke alamat tu, hutan. Jadi jemaah daripada Kedah ni mungkin berani ikut mereka, 2 orang jemaah ni. Mereka masuk ke dalam hutan. Masuk ke dalam hutan, mungkin mereka menganggap rumah jemaah Johor ni jauh ke dalam hutan. Mungkin masuk dari hutan dulu kiri kanan hutan baru jumpa rumah. Jadi mereka pun masuk. Bila mereka masuk, adalah rumah. Ada rumah, sementara tengah tunggu jemaah daripada Johor tu buka pintu. Yang seorang daripada jemaah Kedah ni duduklah dekat tembok, dekat atas tangga tu kan, kita cakap tangga ada tembok. Dia duduk. Jadi secara tiba-tiba yang jemaah lagi seorang ni tolaklah jemaah yang tengah duduk ni. Duduk jatuh ke atas tanah, dan bila jatuh ke atas tanah, rumah yang mereka nampak, tembok tangga yang mereka duduk dekat rumah tu hilang dan juga gaib secara tiba-tiba. Itu menandakan bahawa mereka ni
pergi menunaikan haji bersama dengan jemaah Johor tadi tu adalah orang Bunian. Okey. Siapa ada satu kisah. Kisah ni diceritakan dan dikongsikan oleh orang terdekat Syafa. Dia ni seorang perawat. Syafa banyak bertanyakan tentang kisah-kisah alam-alam Bunian ni bersama dengan orang terdekat Syafa ni. Dia seorang perawat. Okey, dia ada pernah cerita kat Syafa satu kisah yang mana seorang guru yang berpindah ke satu kawasan taman perumahan. Dan taman perumahan tu adalah sebahagian daripada ladang kelapa sawit yang diratakan dan dijadikan kawasan perumahan. Jadi satu hari anak dia ni ada 3 orang anak cikgu ni ada 3 orang. Tapi bila anak dia berada dekat luar, dia dengar suara tu lebih daripada 3 orang. Jadi maksudnya kawasan perumahan cikgu ni orang cakap masih baru. Jadi tak ramai lagi orang yang pindah kat kawasan tu kan. Mustahil lah ada anak-anak jiran yang lain datang main dengan anak dia. Jadi bila dia tanya anak dia cakap lah anak dia lebih kurang 8 tahun macam tu. Dia tanya, main dengan siapa? Ramai sangat dekat luar kan? Dia cakap main dengan kawan. Tapi dia cakap kawan dia lain lah mak. Dia cakap sebab kawan dia ni ada pakai kalung bunga dekat atas, pakai gaun. Dia cakap pakai gaun putih. Dia cakap. Salah seorang anak cikgu ni cakap. Jadi budak ni, mak dia cakap mungkin anak dia ni imaginasi je kan. Jadi dia cakap betul mama. Betul mak tu. Dia pakai macam tu. Kawan adik pakai macam tu. Dia cakap dekat mak dia. Mak dia mula-mula tak risau. Sampailah satu hari cikgu ni dia bawa anak-anak dia pergi kedai buku. Dia sampai kat kedai buku, mak dia ni tak nampak tau yang anak-anak dia ni diikuti oleh anak-anak orang Bunian. Ada 2 orang anak orang Bunian. Budak perempuan anak orang Bunian ni perempuan. Bila sampai kat kedai tu, dia cakap dekat anak orang Bunian ni, cakap dekat budak umur 8 tahun ni, anak cikgu ni yang berusia 8 tahun ni, dia cakap, awak tak ada pembaris. Kenapa awak tak beli pembaris? Jadi budak Bunian ni anak cikgu ni yang umur 8 tahun ni cakap tak mau. Dia cakap dia tak nak pembaris ni. Tapi bila balik rumah, budak umur 8 tahun ni dia tengok dekat dalam dia punya pencil box ada pembaris yang anak Bunian tu tunjuk. Jadi dia macam, sebab sebagai cikgu kan dia mesti ada kedai yang dia selalu pergi untuk beli barang ataupun pergi photostat. Selepas daripada itu, bila cikgu ni pergi ke kedai yang anak Bunian tu ambil pembaris, pekerja dekat situ akan ikut anak-anak cikgu ni. Sebab mereka syak anak cikgu ni mencuri pembaris tersebut. Padahal anak cikgu ni tak curi pembaris tu. Lepas tu kan kita tahu anak orang Bunian ni ataupun alam orang Bunian ni ada yang lebih maju daripada kita kan. Jadi dia ajar tau. Dia cakap dekat budak tu, mulut tu pucat, cubalah letak benda macam gencu ke libam ke dekat mulut. Dia cakap macam tu dekat salah seorang anak cikgu ni. Tapi anak cikgu ni dia dah besar sikit lah, dalam umur 12 tahun macam tu. Jadi bila anak dia cerita, cikgu ni macam tak percaya lagi. Tak percaya. Sampailah satu hari dia jumpa dengan orang cakap perawat ni, iaitu rakan siapa, orang terdekat yang siapa kenal ni. Dan cikgu ni pun jumpalah untuk minta pandangan, betul ke kan? Nak pergi, orang cakap nak mengesahkan lah. Betul ke yang anak-anak dia ni disukai oleh anak-anak Bunian? Dia risau jugalah, takut nanti anak-anak orang Bunian tu bawa anak-anak dia masuk alam Bunian kan. Apa yang perawat yang kawan Syafa ni kongsikan, dia bagi tahu bahawa masa berubat tu, masa cikgu tu masuk ke dalam rumah dia, 2 orang kanak-kanak tu ikut juga. Anak-anak cikgu tu pun ikut juga cikgu tu ke rumah perawat ni. Tapi mereka ni, anak-anak Bunian ni hanya duduk dekat luar pagar. Dia tak masuk dalam kawasan rumah perawat ni. Jadi selepas daripada itu, Syafa cuba tanya kembali kepada perawat ni tentang kisah ni. Dia cakap dia gagal nak hubungi cikgu tu. Dan dia cakap mungkin cikgu tu dah guna khidmat pengamal perubatan yang lain lah
Kita harap Syafa harap mungkin cikgu tu dah sembuh ataupun telah putuskanlah hubungan anak dia dengan anak bunian tu. Tapi anak bunian tu digambarkan kalau tak dapat gambarkan kalau anda tak dapat gambarkan macam mana pakai kalung dekat atas, kalung bunga kat atas kepala dengan pakai gaun tu, kalau tak tahu macam mana gambaran dia ialah seperti flower girl yang mengiringi pengantin yang tabu-tabu bunga kat depan, macam itulah. Budak tu cakap kawan dia pakai macam flower girl. Jadi anak cikgu ni, ketiga-tiga mereka nampak orang bunian ni, anak-anak orang bunian ni. Tak tahulah sebab ada yang perawat ni beritahu bahawa kawasan ladang kelapa sawit ni adalah kawasan rumah ataupun penempatan orang bunian. Okey, setakat ini sahaja kisah seram atau kisah orang bunian yang Syafa nak kongsikan dengan anda. Terima kasih sebab sudi ataupun suka mendengar kisah orang bunian yang Syafa kongsikan dengan anda. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod Seram Santai yang akan datang. Syafa mendoakan anda agar anda sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Anda diperbanyakkan rezeki, diluaskan rezeki, dan jika anda masih lagi mempunyai ibu bapa mentua, Syafa mendoakan agar mereka sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia agar anda boleh lagi berbakti kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.